Backbencher UMNO Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar. Assalamualaikum Tan Sri Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Noh, mungkin kita boleh mulakan dengan sedikit pencerahan yang saya mahu minta daripada Tan Sri, kerana kita dapat sedikit kekeliruan sebentar tadi sama ada belanjawan ini diluluskan menerusi undi suara ataupun undi belah bahagian. Yang mana satu Tan Sri yang berlaku dalam Dewan Rakyat sebentar tadi? Nah, jadi dia undian dibuat melalui belah bagi. Bacaan kali ketiga pun belah bagi, dan kemudian bila nak bawa kepada majlis pun belah bagi. Ada dua undian jadi dia buat. Saya tak pasti sama ada Tan Sri ada memerhatikan angka-angka pengundian sebentar tadi. Maklumat awal yang kita terima adalah 111 ahli parlimen mengundi, 108 tidak setuju dan 1 tidak hadir. Adakah Tan Sri boleh mengesahkan angka ini? Betul. Angka itu betul. Kita semua ada 222, tapi ada 2 orang meninggal, ahli parlimen Greek dengan Batu Sapi. Jadi ada satu pembangkang, satu kerajaan. Jadi kita tinggal 220. Tan Sri, adakah ramai yang mengkritik yang mengatakan bahawa okey, belanjawan diluluskan, RUU perbekalan diluluskan, tapi majoritinya begitu tipis, iaitu kerajaan ini mungkin lagi tidak begitu kukuh sebagaimana kerajaan-kerajaan sebelum ini kerana perbezaan di Dewan Rakyat dalam kalangan ahli parlimen itu tidak ramai. Respon Tan Sri? Ya, dia memang daripada mula apabila kerajaan PN ini ditubuhkan, memang kerajaan ini kita tidak menafikan memang kerajaan tidak stabil. Lebih 3 majoriti sekarang ini. Jadi maksudnya kita bimbang kalau ada undian-undian yang akan datang, kalau ada 4 orang saja yang tak datang, maka kerajaan ini tidak mendapat sokongan. Seperti hari ini kalau ada 4 orang saja yang tak datang, jadi bermakna bajet ini tidak boleh diluluskan. Dan juga kehadiran ahli parlimen dalam kalangan blok kerajaan dan juga pembangkang juga kita lihat tidak sempurna. Jadi adakah ini mempersembahkan risiko kepada sebarang apa yang mahu diluluskan ataupun dicapai oleh kerajaan gerak ke hadapan, Tan Sri, kerana majoritinya tipis? Ya, betul. Saya ingat mungkin kerajaan kita ni, kalau saya tak silap, kalau dalam dunia ni memang agaknya kerajaan Perikatan Nasional ni lah yang merupakan kerajaan yang mempunyai majoriti yang cukup tipis sekali. Hanya lebih 3 undi saja. Tapi ahli parlimen UMNO kesemua 38 kekal komited secara penuh 100% untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional? Ya, tapi ada seorang ahli parlimen UMNO dia tidak hadir, jadi seorang dia. Tan Sri sudah memasuki soalan saya yang seterusnya. Kita faham dari semalam lagi Tan Sri, ahli Parlimen Gua Musang yang berhormat mulia Tengku Razali mengatakan bahawa beliau tidak akan hadir dan memang tidak akan hadir. Ada sebarang reaksi daripada Tan Sri dan juga dalam kalangan ahli Parlimen UMNO berkenaan dengan keputusan beliau? Nah, bagi saya apa juga undian di dalam parlimen ini ialah ini hak individu. Hak ahli parlimen. Kerana kerajaan ini ditubuhkan ialah kerajaan di antara persetujuan ahli-ahli parlimen. Jadi bermakna terpulang kepada individu, sama ada nak datang ataupun tidak, itu bagi saya itu tak ada kaitan dengan parti. Tapi ia satu tindakan yang kita lihat tidak selari dengan ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang lain. Adakah Tan Sri mungkin berada di posisi yang boleh mengatakan bahawa mungkin tindakan disiplin akan dipertimbangkan terhadap YB Gua Musang? Tidak boleh. Saya tidak bersetuju kerana dengan tindakan disiplin, kerana sebenarnya yang saya kata tadi, keputusan ini ialah keputusan individu, bukannya keputusan parti. Masa kita tubuh kerajaan dulu pun, kita tidak ada rujuk pada parti pun. Ini sama-sama ahli parlimen yang bersetuju untuk menubuhkan kerajaan. Okey. Jadi bagi saya keadaan sekarang ini yang kerajaan ini memang agak kurang stabil. Tapi dan juga sama ada sokong tak sokong ini terpulang kepada hak ahli parlimen. Okey. Tan Sri, soalan terakhir, apa seterusnya untuk Kerajaan Perikatan Nasional dan juga UMNO, dan adakah kelulusan hari ini memberikan keyakinan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional bersedia untuk menuju ke pilihan raya umum ke-15 apabila situasi membenarkan kelak? Ya.
itulah langkah yang terbaik. Apabila COVID-19 ini sudah reda, maka saya punya pandangan peribadi saya patut diadakan pilihan raya dengan segera supaya dapat kembalikan balik mana ini kepada rakyat. Kalau kita berterusan seperti ini, orang-orang luar, pelabur-pelabur pun nak datang melebur, dia rasa takut kerana keadaan politik yang tidak stabil. Jadi kerana itu saya ingat kalau apabila COVID-19 ini sudah reda dan sepatutnya pilihan raya diadakan supaya beri semula mandat kepada rakyat supaya boleh rakyat milih pula untuk menubuhkan kerajaan yang baru. Okey. Terima kasih Tan Sri Noh Omar, Ahli Parlimen Tanjung Karang dan juga backbencher untuk kerajaan antara yang menyokong RUU Perbekalan 2021 serta tadi.